Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan sebanyak-banyak pujian ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sekalian alam yang Maha Perkasa, yang Maha Kaya, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang Maha luas pengampunannya, menerima taubat hamba-hambanya, yang mana hanya kepadanya kita akan kembali nanti. Kita panjatkan syukur yang sebanyak-banyaknya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang terlalu banyak yang masih lagi Allah kurniakan kepada kita. Sehingga kan pada malam ini kita dikurniakan kesehatan, keimanan, kesempatan untuk bertemu di dalam rumahnya yang mulia ini. Alhamdulillah dapat kita rasakan nikmat ukhuwah dan persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan bersama dalam rumahnya ini, daripada salat kita, rukuk kita, sujud kita, doa kita, mudah-mudahan semuanya itu diterima oleh Allah dengan sebaik-baik penerimaan. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai bekalan yang bermanfaat kepada kita semua. Bekalan untuk kehidupan di dunia dan juga sebagai bekalan hari kita kembali kepadanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berada di atas muka bumi ini meneruskan kehidupan seperti mana yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki kita hidup saat ini, kita tidak berada di sini. Kita sekarang ini meneruskan kehidupan, dapat merasakan berbagai nikmat yang kita perlukan untuk kita meneruskan hidup, juga dengan izin Allah. Kalau Allah tidak perkenankan, kita tak merasa nikmat-nikmat yang sedang kita rasai sekarang ini. Nah, dalam kehidupan ini, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pilih kita ini hidup sebagai hamba-Nya yang beriman. Kenapa kita syukur jadi orang yang beriman? Ya, kerana bila kita ini beriman, kita tahu dan kita pasti hidup kita ini ada tujuan dan matlamatnya. Ya kan, tuan-tuan? Kalau orang tak beriman, dia tak tahu dia hidup punca daripada siapa dan dia hidup nak tuju ke mana. Orang yang tidak beriman, dia akan mengatur kehidupannya pandai-pandai sendiri. Kalau dia bijak mengatur untuk mencapai matlamat sesuatu yang baik di dunia, dia dapatlah apa yang dia hasratkan untuk dunia dia tadi. Tetapi setakat itu sahaja. Kalau dia berusaha untuk mencapai keuntungan, kebahagiaan, kekayaan di dunia, dia usahakan apa yang dia hasratkan, dia akan dapat diberikan oleh Allah apa yang dia inginkan. Tetapi untuk di dunia, kalau hidupnya 50 tahun, 50 tahun itu sajalah. Kalau umurnya panjang sedikit, 70 tahun, setakat 70 tahun itu sajalah. Kalau ada yang panjang umur sampai 90 tahun, sampai cecah 100 tahun, ya setakat itulah bagi orang yang tak beriman. Sebab akhirnya selepas dia menghadapi ajal dan mautnya, dia akan kembali kepada Allah. Lalu didapati hatinya tidak diisi dengan iman terhadap Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita baca dalam Al-Quranul Karim, Allah menyediakan untuk orang yang tidak beriman seperti ini azab dan siksaannya yang amat pedih. Tapi kita bagi orang yang beriman ini, alhamdulillah, kita tahu kita hidup pendek ke umur kita, kita hidup panjang ke umur kita. Bila datang ajal kematian itu,
bertandang kepada kita, itulah saat kita berpindah ke alam yang lain. Habis satu kehidupan dunia, kita berpindah kepada kehidupan alam yang lain. Bagi kita, hayat kita ini bukan setakat di dunia, tetapi kita ada hayat selepas dunia, iaitu hayat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membezakan kita orang yang beriman ini dengan orang lain yang tidak beriman. Jadi kita ada matlamat, tuan-tuan. Alhamdulillah. Kalau orang beriman itu, bila dah dipilih oleh Allah jadi orang yang beriman, dia tahu hidupnya untuk apa, hidupnya harus diatur untuk mendapatkan apa, nak mengejar apa. Ya. Jadi selagi kita dalam hidup, selagi ada hayat di kandung badan, selagi itu kita ini adalah seorang pengembara. Seorang yang sedang berjalan, Bu. Dalam perjalanan. Perjalanan untuk mendapatkan cinta Tuhan. Yang mana akhirnya bila dapat kecintaan daripada Allah, bila dapat rahmat daripada Allah, mudah-mudahan dengan rahmat itu Allah akan memasukkan kita ke dalam syurganya nanti. Selagi masih hidup, selagi itu kita masih dalam perjalanan. Ya kan? Nah, tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, kalau kita ini, bayangkan, sesekali kita berjalan jauh. Bukan jalan dekat. Kalau jalan dekat, pergi Bedok, pergi Gelang tu dekat aja ya dah. Dah biasa kita ulang alik. Tapi bayangkan kalau kita dalam perjalanan yang jauh. Beribu-ribu batu. Daripada satu kampung ke kampung yang lain. Daripada satu lebuh raya highway kepada highway expressway yang lain. Apatah lagi kalau dalam perjalanan ini kita kena tukar-tukar kenderaan. Transit, tukar kapal terbang, tukar bas, tukar kereta api. Masya Allah. Ya. Kita bayangkan kalau kita dalam suasana perjalanan yang seperti itu, pastinya dalam perjalanan kita ini tidak boleh hayal. Tak boleh leka. Tak boleh tidur terus. Kenapa? Sebab sepanjang perjalanan kita harus selik mata. Lihat apa yang ada kanan kita, apa yang ada kiri kita. Kita dah sampai mana? Lagi berapa lama kita kena berhenti tukar kenderaan lain? Lagi berapa lama kita sampai satu sempang nak belok ke kiri, belok ke kanan pula? Kita kena celik mata kita. Kalau sesekali kita dah jalan sampai satu tempat, kita perasan, patutnya tak sampai sini, patutnya kat belakang 10 batu tadi ataupun 10 kilometer tadi kita kena belok kiri, kita tu silap, kita jalan terus, dah sampai tempat ni pula, dah salah tempat ni. Apa kita buat, tuan? Patah balik, ya kan? Cari balik tadi yang sempang patutnya 10 km yang lalu tu patut kita belok kiri, kita patah balik ke sana, sampai sempang itu kita beloklah arah kiri. Sebab kita tahu, belok arah kiri di sempang tersebut itulah jalan yang betul untuk sampai pada matlamat kita. Tapi kalau kita tak celik, kita tidak bertanya, kita tak periksa, kita main sondol terus. Patutnya sampai satu stesen kita tukar kereta api. Tak, kita duduk terus dalam kereta api yang sama. Kita tak akan sampai tempat yang kita tuju. Nah, begitu dengan kehidupan kita. Mesti kita senantiasa periksa. Kita dah sampai mana? Kita dah ambil kenderaan yang betul ataupun tidak? Kita dah belok sempang yang betul ataupun tidak? Ini namanya muhasabah, tuan-tuan. Ini namanya muhasabah. Saya pasti dan saya percaya, setiap orang daripada kita ini, yang lelaki ke, yang wanita ke, ibu-ibu ke, bapa-bapa ke, jadi orang Islam yang selalu dah dengar kuliah, datang masjid, dengar syarahan, dengar ceramah. Mesti kita dah pernah dengar perkataan muhasabah. Betul tak, Bu? Pernah dengar perkataan muhasabah? Tuan-tuan sekalian? Ya. Muhasabah itu apa? Muhasabah ni kalau nak senang ceritalah ya, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Muhasabah itu daripada perkataan hisab. Itu orang Melayu pun ada sebut hisab, ya tak? Hisab dengan B, bukan hisab dengan P, itu lain. Hisab lain, ini hisab. Ilmu hisab tu ilmu kira-kira, betul tak? Matematik, kira-kira. Hisab maknanya kira-kira, hitung.
Jadi kalau kita namakan muhasabah, maknanya buat kira-kira, buat perhitungan. Nah, apa ni ustaz, ada orang Islam nak muhasabah, nak hisab, nak buat kira-kira. Kita duduk kat Singapura je tak habis-habis buat kira-kira tiap-tiap hari. Pagi buat kira-kira, tengah hari buat kira-kira. Dah tak kerja, dah pencen lama pun tak habis-habis buat kira-kira. Betul tak tuan-tuan sekalian? Kira nak bayar bil lain, nak bayar handphone lain, nak beli makanan untuk anak-anak, keluarga. Anak-anak dah besar panjang, sekolah dah tinggi, kerja dah bagus pun datuknya masih tetap buat kira-kira. Kenapa? Selalu diantar cucu rumah kita kena belanjakan juga untuk cucunya kan. Kena buat kira-kira. Apa orang Islam disuruh buat muhasabah kena buat kira-kira? Kita dah penat sepanjang hidup buat kira-kira. Sepanjang hari buat kira-kira. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, yang namanya muhasabah ialah kira-kira diri kita sendiri. Menghitung diri kita sendiri. Supaya kita dalam perjalanan hidup ini akhirnya sampai pada tempat yang kita nak tuju. Ya kan? Itu nama muhasabah. Kena kira-kira diri sendiri. Aku dah belanja apa? Dah buat apa? Apa yang dah buat, apa yang belum buat? Yang buat betul ke? Yang buat salah ke? Itu kena buat perhitungan. Kena cek. Itu namanya muhasabah. Nah, untuk malam ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk muhasabah, malam ini ceritanya tak panjang. Ceritanya pendek aja. Tapi saya nak minta tuan-tuan, puan-puan sekalian, ingat ayat ni, ada 4 perkataan. Supaya bantu saya, takut saya nanti melayang cerita pusing jauh-jauh, tak tahu nak patah balik. Cerita apa saja ustaz ni kan. Cuba ingat ayat ni ya. Siapa ada hati buat. Boleh ingat tak ni? Siapa ada hati buat. Boleh ingat bu? Ni apa cerita ustaz ni cakap merepek-repek lah. 4 perkataan. Satu ayat. Siapa ada hati buat. Boleh? Boleh? Okay. Ini cerita muhasabah ni. Ya, kita akan berkisar pada ayat siapa ada hati buat. Okay. Kalau tuan-tuan puan-puan sekalian boleh bawa balik ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan adalah pahala saya dapat Allah kasih pada saya insya-Allah ya. Siapa ada hati buat. Pertama, apa perkataan dia tadi? Siapa? Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, seperti mana saya katakan, kita hidup bagaikan orang dalam perjalanan. Perjalanan kita jauh, sempangnya banyak, cabarannya, ujiannya, cobaannya, wah berlambak-lambak. Sepanjang perjalanan ini, senantiasalah muhasabah, tanya diri sendiri, siapa aku ini? Soalan muhasabah nombor 1. Saya kata ayat tadi apa? Siapa ada hati buat. Tengok nombor 1 dulu. Perkataan siapa. Ini muhasabah nombor 1. Bangun pagi, cuba tanya diri kita sendiri. Siapa aku ini? Nanti dah petang, satu hari dah buat kerja macam-macam, sama ada tempat kerja ke, di rumah ke, di mana pun, matahari nak tenggelam, cuba kita tanya diri kita. Siapa aku ini? Waktu muda pun kita tanya, aku ni siapa? Nanti dah tua pun tanya, aku ni siapa? Waktu bujang, terang-tang-tang, sorang-sorang, tanya, aku ni siapa? Nanti bila ada pasangan, jalan ke hulu ke hilir, berkepit-kepit tak lepas tangan, tanya, aku ni siapa? Daripada 2 orang, tambah ada orang ketiga, keempat, dapat anak Allah berikan, tanya, aku ni siapa? Apabila manusia ini tidak bertanya dirinya siapa, dia akan lupa yang dia tu manusia. Apabila manusia ini lupa yang dia itu manusia, itu yang kita lihat. Konon-konon dia pelik tengok binatang, binatang lagi terperanjat pelik tengok dia.
Antara masalah yang dihadapi oleh manusia ialah dia tak sedar bahawa dia itu manusia. Tuan, kalau tuan-tuan ditanya ya, awak ni manusia kan? Ya, manusia. Manusia tu apa? Apa yang jadikan manusia itu manusia? Tuan-tuan ya, yang pertama yang namanya manusia ialah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Allah tak jadikan makhluk lain sebagai khalifah. Ya kan? Bila Allah Subhanahu wa taala nak jadikan Nabi Adam alaihi salam, Allah khabarkan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di dunia ini khalifah. Khalifah maknanya apa? Wakil Allah. Khalifah maknanya wakil. Khalifah maknanya pemimpin yang akan mengatur, menguruskan kehidupan dunia jadi baik, jadi aman, jadi sejahtera. Itulah namanya manusia. Tapi kalau manusia lupa yang dia itu khalifah Allah, dia akan lalai, dia akan lupa yang dia sebenarnya adalah wakil Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lupa bahawa dia bertanggungjawab, ditugaskan, diserahkan amanah oleh Allah untuk mengatur kehidupan dunia supaya menjadi baik. Sebaliknya, bila tidak ingat yang dia itu khalifah, bukan dia atur jadi baik, dia yang buat rosak binasa hidup dunia ini. Bukan setakat buat binasa pada yang lain, malah pada diri sendiri pun dihancurkannya dengan kedegilan dan kesombongannya sendiri. Ya kan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian? Yang namanya manusia ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang namanya manusia itu ialah makhluk yang Allah berikan kemuliaan yang sangat besar. Hebat yang namanya manusia. Sampaikan bila Allah dah jadikan Nabi Adam alaihi salam, Allah suruh Nabi Adam tunduk hormat pada malaikat ke? Ataupun malaikat yang Allah suruh untuk sujud tanda hormat kepada Nabi Adam. Siapa disuruh sujud? Malaikat yang disuruh sujud. Sujud tanda hormat. Hormat pada siapa? Pada manusia yang namanya Adam alaihi salam. Allah. Hebat kita ni tuan. Kita ni keturunan Adam yang selepas dijadikan oleh Allah, malaikat tunduk hormat kepada manusia. Subhanallah. Tapi kalau manusia dah lupa yang dia itu manusia, yang dia itu mulia, yang dia itu tinggi darjatnya dijadikan oleh Tuhan, maka tak akan dia punya rasa malu. Sedikit pun tak akan segan untuk dia buat perkara-perkara yang hina, yang keji. Dia jatuhkan martabatnya serendah-rendahnya pun tidak menjadi masalah apa-apa. Tak ada rasa malu dah. Sebab tak tanya diri sendiri, aku ni siapa? Ya kan? Allah. Tuan-tuan, tanya diri kita sendiri. Aku ni siapa? Kalau saya tanya pada diri saya akan kata, saya ini Muhammad Fadris, anak Haji Bakram. Anak ibu saya namanya Marijah. Allah. Syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kekurangan yang mungkin ayahanda saya miliki, tapi itulah manusia yang terbaik yang Allah pilih jadi ayahanda saya. Syukur saya. Ini saya ini. Kalaupun ibu saya punya kekurangan sebab dia seorang manusia biasa, tapi saya yakin itulah ibu yang Allah pilih untuk saya sebab itu yang terbaik untuk saya. Syukur saya. Ini anak mak ni, ini anak bapak ni. Allah. Ya kan? Tapi kalau kita tidak mau bertanya pada diri kita sendiri, aku ni siapa? Kita lupa keturunan kita. Kita lupa siapa bapak kita. Kita lupa siapa ibu kita. Sehingga kan kita tidak sedar dan tidak menghargai apa yang telah dilakukan oleh ibu dan ayah kita untuk membesarkan kita. Kita tak akan ada rasa malu untuk menderhakai ibu bapa kita. Habis. Macam mana kehidupan kita nak sampai pada matlamat perjalanan hujungnya nanti? Nak dapatkan syurga Allah. Macam mana? Kalau kita tak tanya kita ini siapa. Ya kan? Buat muhasabah ibu dan bapa sekalian. Dalam surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun, Allah dah menerangkan, Allah mengingatkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian, kata Allah. Mulia kita ini jadi manusia. Allah yang jadikan kita ini baik. Allah yang jadikan kita ini mulia.
Tapi kalau kita lupa kita ni mulia, kerana kita tak sedar kita ni manusia, kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan manusia ini, waktu kami jadikan mulia, nanti kami akan kembalikan dalam keadaan sehina-hinanya dan serendah-rendahnya. Sebab tu kita pilih tuan, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Sebab tu bila kalau kita lihat je antara gambaran, kita kata hikmah daripada salat, perbuatan salat kita itu. Kita mulakan salat kan dalam keadaan berdiri, ya kan? Ini yang boleh berdirilah, ya. Kalau memang ada sakit kaki ke apa, itu kan diberikan keuzuran. Salat boleh duduk. Tapi asalnya kita disuruh salat berdiri. Mulakan salat Allahu Akbar. Kita sebagai manusia, kedudukan kita yang macam mana yang kita ni paling tinggi? Duduk ke, baring ke, diri? Diri kan? Kita mulakan dalam keadaan berdiri. Begitu umpamanya kita dilahirkan dulu dalam keadaan fitrah, mulia, suci, sesuci-sucinya kita sebagai manusia. Ahsani taqwim, kata Allah. Ya kan? Tapi dalam kehidupan ini, ada masanya kita hina sebab kita tunduk pada nafsu. Ada masanya kita buat salah. Tapi orang beriman tak jadi masalah. Dia buat salah, dia bertaubat. Dia jatuh rendah, hina, dia bangun balik. Dikurniakan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya, kalaupun nanti dia kembali kepada Allah, selepas melalui hidup, umur dan usia tadi, melakukan ada benda baik dia buat, ada benda jahat pun dia buat juga. Kalaupun nanti saat datang ajal maut, dia kembali kepada Allah tidak sebersih waktu dilahirkan dulu, tetap dia tidaklah sekotor-kotornya, kerana bergelumang dengan dosa dan maksiat. Tidak. Orang beriman, kalaupun dia ada buat dosa, ada buat salah, tapi balik kepada Allah, tetap dengan membawa kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah. Sebab itu kalau kita lihat, kita habis salat, hujung salat kita dalam keadaan apa? Duduk. Tak baca tahiyat akhir sebelum beri salam dalam keadaan duduk. Bukan dalam keadaan baring. Kalau baring itu salat hujung, habis salat kita dalam keadaan kita terbaring. Nampak rendah sangat kan? Kat bawah, kat lantai gitu. Tidak. Kita duduk. Maknanya walaupun duduk itu tidak setinggi kita berdiri, tetapi tidaklah serendah di lantai sama sekali. Ya kan? Begitu. Kita ini dalam kehidupan. Kita dilahirkan dengan kemuliaan sebagai manusia. Kita nak jaga kemuliaan kita sampai saat kita kembali kepada Allah, tetap sebagai ahsani taqwim, sebab kita ini manusia. Ya? Nah, itu bahagian pertama muhasabah, ibu-ibu sekalian. Tanya diri kita, siapa kita ini? Jangan lupa kita ini adalah manusia yang dikurniakan kemuliaan oleh Tuhan. Boleh? Nah, yang kedua, apa dia? Apa ayat tadi, ingat tak? Siapa ada hati buat ada. Perkataan ada. Apa muhasabah ada ni? Muhasabah ada ialah selalulah kita buat perhitungan, tanya diri kita, apa yang kita ada? Apa yang kita miliki? Apa yang digenggam oleh tangan kita? Kena tanya selalu. Maknanya apa? Apa nikmat yang masih lagi Allah berikan kepada kita? Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang akan Allah berikan kepada kita. Kita hidup jadi manusia, tuan. Allah kasih nikmat dah. Allah kasih nikmat sikit ke banyak? Sikit ke banyak, tuan? Kena tanya selalu. Kena cek selalu. Apa yang kita ada? Tadi mula-mula muhasabah tanya kita ini siapa. Muhasabah kedua, tanya apa yang kita ada. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masyhur. Saya ingat tuan-tuan puan-puan, walaupun tak hafal hadis ini sebab dalam bahasa Arab, kita ni lidah tempe ya. Lidah tongkol ke, belacan lagi. Tak hafal hadisnya, tapi saya pasti tuan-tuan dah pernah dengar hadis ini. Dan maknanya pastinya tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi. Apa hadisnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan berganjak kedua belah kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sehinggalah dia ditanya terlebih dahulu tentang 4 perkara. Hari kiamat, kata Nabi, kita ni berdiri menghadap Allah dalam mahkamah Allah. Allah tak akan izinkan kita berganjak pergi mana-mana. Tak. Sebelum kita ditanya 4 perkara. Apa yang pertama? An umrihi fima afnah. Kita akan ditanya oleh Allah tentang umur kita. Kita habiskan untuk apa? Yang kedua, wa an jismihi fima ablah. Kita akan ditanya tentang tubuh badan kita, anggota tubuh kita. Kita gunakan untuk apa? Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kita akan ditanya tentang harta kita. Kita dapat dari mana, kita belanja untuk apa. Dan yang keempat, agak-agak tuan, apa dia? Nombor 1, kita ditanya tentang umur, habiskan untuk apa. Kedua, tubuh badan kita gunakan untuk apa. 3, harta, dapat dari mana, belanja untuk apa. Yang keempat, apa agak-agak? Wa an ilmihi. Kita akan ditanya tentang ilmu yang Allah hadiahkan kepada kita. Fima amilah. Bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Ini 4 nikmat yang Allah berikan. Allah akan tanya satu persatu sebelum boleh kita ini berganjak kedua belah kaki kita. Umur itu hadiah daripada Allah sebagai modal untuk kita meneruskan perjalanan. Kita kena tanya muhasabah. Setiap habis 1 hari, maknanya dah habis modal 1 hari umur yang Allah berikan kepada kita. Berlalu 1 minggu, bermakna dah kurang 1 minggu modal yang Allah pinjamkan kepada kita. Kalau dah habis tahun, dah masuk tahun baru, tak kira lah. Tahun baru hijrah ke awal Muharram, tahun baru Masihi ke 1 Januari, tahun baru apa pun tuan-tuan nak kira. Pokoknya kalau habis tahun 1 umur kita, maka habislah tahun itu menjadi nikmat yang nanti akan dipersoalkan dan ditanya oleh Allah. Maka sebelum kita ditanya Tuhan, kan lebih baik kita tanya diri kita sendiri dulu sebagai persiapannya. Pejam celik ya. Loh, kok dah 13 cucunya? Rasanya baru semalam kahwin jadi pengantin baru, ya kan? Cepatnya masa berlalu. Begitu suntuk dan singkat usia dan umur yang dianugerahkan Tuhan. Kita gunakan untuk apa? Itu yang kita ada sekarang. Tapi itu tidak akan kekal lama. Kalau yang umur yang ada sekarang yang tak lama lagi akan terus habis semua daripada tangan kita, itu tidak kita manfaatkan, kita balik kepada Allah, kita rugi serugi-rugi. Tapi kalau sedikit modal Allah beri kita, baik kita bijak mengatur. Kita tidak cuai, kita tidak lupa, kita tidak sombong. Walaupun modal umurnya tak banyak, kita hidup tak panjang, Bu. Bapak-bapak sekalian, tak lama. Yang buat lebih tak lama hidup kita sebab kita tak tahu bila expiry date kita masing-masing. Ada yang tahu? Beli susu senang tengok, beli gardenia roti, tulis ada lagi 3 hari, 4 hari. Pergi kedai nak beli roti, tengok besok dah expired, tak nak beli kita, ya kan? Tak nak beli kita. Sampai bersepah rak-rak supermarket tu, bongkar pasal apa, nak cari yang expiry date dia lagi lama, ya kan? Tapi kita punya usia umur tak ada stiker tu cakap habis umur 60 tahun, habis umur 70 tahun. Lebih kita tak tahu, lebih singkat sebenarnya kita rasa umur yang Allah berikan kepada kita. Kena muhasabah. Kata Nabi SAW, ada sepotong hadis yang lebih kurang bermaksud, puratalah rata-rata umur umatku berapa tahun, tuan? Pernah dengar tak hadis? Nabi kata purata. Ya, rata-rata umur umatku berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun kita boleh buat apa? Umur 1 sampai 7 tahun masih belum faham apa-apa langsung. Umur 7 tahun baru masuk sekolah gitu gini. 12 tahun habis PSLE darjah 6, apa aja yang kita dah buat?
Belum buat apa-apa, belum ada tanggungjawab apa-apa. Masuk sekolah menengah, wah barulah rasa mula hidup kita. Barulah mula naik kocangnya lah, tanduknya keluar, ya kan? Barulah nak rasa cari boyfriend, girlfriend. Barulah nak kenal hidup, baru pandai jalan sana, pandai jalan sini. Melepak sana, lepak sini. Habis umur 25 tahun, dah nak berumah tangga pula. Baru rumah tangga sekejap, ingatkan nak honeymoon 5-6 tahun. Belum tahu dah keluar anaknya. Allah, cepatnya umurnya habis. Yang anak pertama belum cukup ditimbang, belum puas dimanja, dah yang kedua keluar. Yang ketiga pula, akhirnya yang anak pertama pun nak kahwin. Dah nak dapat menantu dah kita ni. Subhanallah. Rasanya kita sendiri makan angin nak honeymoon dengan abang kita pun belum cukup lagi. Dah tak dapat menantu kita ni. Dapat menantu, dah kita pula sakit-sakit. Sendinya pun nak lipat kaki solat dah susah. Makan balik jemputan kahwin, kalau hari Minggu 3 jemputan je balik dah migrain. Allah. Subhanallah. Bu, umur kita panjang ke pendek? Tapi kita nak tanya selalu. Umur kita ini kita buat untuk apa? Kemudian selepas umur, apa lagi tadi? Tubuh badan kita, kesihatan kita, kekuatan kita, waktu muda, macam-macam kita boleh buat. Kita dah buat untuk apa? Bila dah tua, walaupun sakit, tapi masih ada yang mampu kita buat. Kita buat ke tidak? Kemudian harta kita dapat daripada mana? Kita belanja untuk apa? Kemudian ilmu kita amalkan ke tidak? Dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Ayat yang terakhir apa dia? Cuba tuan-tuan fikirkan apa ayat terakhir? Alhaakumut Takatsur. Akhirnya apa? Last sekali. Thumma latus'alunna Yauma idzin anin. Ibu dan bapak-bapak sekalian, ya, kalau orang baca ayat ini dalam salat dengan hati yang khusyuk, dengan faham maknanya, nangis tuan, nangis. Bergetar hati, terusik jiwanya, gugur air mata membasahi pipi. Kalau kita khusyuk faham apa maksud. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu semua akan ditanya pada hari perhitungan itu nanti, akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadamu. Bayangkan pada ketika itu, ketika kita tengah salat berdiri, kita baca ayat ini. Bayangkan waktu itu, kalau itulah kita berdiri depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak jawab apa tuan? Ya Allah, aku baiklah dulu. Aku punya umur kau kasih 60 tahun, syukur ya Allah. Muda baik, tua baik, saleh aku ni ya Allah. Boleh kita jawab gitu dengan Allah? Ya Allah, kau kasih nikmat, sihat tubuh badan. Wah, baik aku ni Allah. Badan yang sihat aku untuk ibadat 100% ya Allah. Dosa aku tak buat tahu ya Allah. Dah bersedia kita jawab macam tu depan Tuhan. Ya Allah, harta kau kasih nikmat, syukurnya ya Allah. Terima kasih banyaklah. Aku dapat semuanya halal, garanti ya Allah. Aku belanja semua baik-baik, garanti ya Allah. Dah boleh kita jawab gitu depan Allah. Kalau sekarang ini Allah panggil kita berdiri depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cakap ni pun saya takut tuan. Sebab kita kenal diri kita masing-masing kan. Kekurangan kita. Tapi insya-Allah kita ni pun tak, jangan angan-angan kita akan jadi sempurna macam malaikat lah, tak buat dosa. Malaikat tu alam lain, makhluk lain. Kita jadi manusia tetap akan buat salah. Tapi yang penting ialah bagi orang beriman, itu yang namanya muhasabah. Kena selalu periksa. Sebab ada masanya kita akan buat salah, tapi kerana kita muhasabah, kita akan mohon ampun daripada Allah. Kalau orang tak buat muhasabah, dia tak periksa diri, tak tanya diri, tak hitung diri sendiri, itu yang buat satu dosa tak perasan, buat dua dosa tak perasan, umur habis dalam perkara sia-sia pun tak perasan, kesihatan tubuh badan buat benda maksiat pun tak perasan.
Macam mana Allah nak ampunkan si hamba sendiri yang tidak mahu memohon pengampunan daripada Tuhan? Ya kan? Jadi kan, yang pertama muhasabah siapa kita. Yang kedua muhasabah apa yang kita ada. Yang ketiga apa ya? Siapa ada hati. Kita dah kenal diri kita siapa. Alhamdulillah selalu kita semak, kita ingatkan. Aku ni manusia mulia. Allah berikan darjat tinggi. Kedua kita tanya. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah kasih banyak. Semua akan ditanya, dipersoalkan nanti dalam mahkamah Tuhan. Yang ketiga, periksa muhasabah. Apa yang ada dalam hati kita. Hati ni raja. Ya kan? Hati ni raja. Kalau yang ini baik, kata Nabi, yang lain semua baik. Yang ini rosak, yang lain semua jadi jahat. Tangan kita bergerak kerana perintah hati kita. Kaki kita melangkah kerana perintah hati kita. Mulut kita bercakap kerana apa yang diinginkan oleh hati kita. Telinga kita nak dengar apa, ikut kata hati kita. Hati raja. Sebelum kita muhasabah orang lain, sebelum kita tengok orang lain, muhasabah periksa apa yang ada dalam hati kita. Pagi kena muhasabah hati, siang kena muhasabah hati, malam kena muhasabah hati. Awal tahun muhasabah hati, hujung tahun muhasabah hati. Kena periksa yang kat dalam ni apa. Tuan-tuan ya, saya dengar cerita satu orang kawan saya, katanya, "Wah Ustaz, macam serik lah nak pindah rumah ni," kata dia. Kenapa ya? Dah duduk rumah lama tu 12 tahun. Sekali nak pindah, ya Allah, saya ingat barang saya kat rumah tak banyak. Sekali bila nak pindah ke mas, ya Allah, itu yang bawa lemari baru jumpa, yang belakang katil baru jumpa, yang abuknya. Benda yang saya dah lupa saya pernah ada pun saya jumpa balik, kata dia. Kalau tak pindah, tak jumpa, dah tak ingat dah benda tu dah. Ya kan? Jangan biarkan hati kita macam rumah yang kita tak pindah-pindah. Faham tuan? Orang pindah baru perasan apa yang ada kat rumah dia. Jangan sampai kita dah mati baru perasan apa yang ada dalam hati kita. Semak, samun, habuk, semua kat dalam hati kita, kita biarkan. Jangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kena muhasabah selalu. Hati ini dalamnya ada apa? Kalau hati ini dalamnya ada cahaya, ya syukur, Alhamdulillah, ya Allah, nikmat. Engkau berikan taufik hidayah, aku dapat rasakan, ya Allah, hatiku penuh dengan nur. Rasa cinta kepadamu, ya Allah. Rasa ikhlas kepadamu, ya Allah. Syukur kita. Itu yang kita rasa hari ini, besok kita tambah-tambah lagi nak pertingkatkan cahaya yang ada, pertingkatkan lagi nur yang ada. Tapi kalau kita periksa, ya Allah, astaghfirullah, aku mohon pengampunanmu. Bila semak-semak hatinya yang aku jumpa ialah sifat sombong, ya Allah. Engkau yang maha agung, engkau yang layak bermegah. Kemegahan hanya milik dan hakmu, ya Allah, bukan hak aku. Tapi aku lihat dalam hatiku ini ada perasaan megah, bongkak, sombong, takabur, menunjuk pada orang. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Tapi kalau tak muhasabah, mana perasaan hatinya ada takabur? Bila periksa hatinya, ya Allah, syukur. Engkau lembutkan hatiku ini sampai hatiku ini penuh dengan perasaan kasih sayang pada sesama saudara. Subhanallah, ya Allah, nikmatnya aku jumpa siapa pun hamba-Mu yang Kau kurniakan iman dalam hatinya. Aku rasa sayang pada mereka, ya Allah. Aku rasa hormat pada mereka, ya Allah. Biar kulitnya gelap ke kulitnya terang, biar rambutnya pendek ke rambutnya panjang, tetap hatiku rasa sayang pada sesama saudara. Ya Allah, nikmatnya. Syukur kita kepada Allah. Kita perasan sebab kita muhasabah. Besok lusa kita berusaha tambahkan lagi rasa kasih sayang pada sesama saudara. Tapi kalau kita semak, ya Allah, astaghfirullah, ampun ya Allah, rupa-rupanya hatiku ini penuh dengan perasaan benci pada sesama saudara. Ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk menghormati sesama saudara. Aku isi dengan hati ini penuh dengan hasad dan benci sesama manusia. Ya Allah, mohon pengampunanmu, ya Allah.
Tapi kalau kita tak muhasabah, itu hatinya terus bengkak. Hatinya terus rosak. Kerana dibiarkan hasad, dengki, khianat, benci kepada sesama saudara itu terus subur di dalam hati. Kena muhasabah. Bila semak-semak, Allah mengatakan, Rasul SAW mengatakan dalam sepotong hadis Qudsi bahawa sangkaan Allah kepada si hamba itu bergantung kepada bagaimana si hamba menyangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah dalam hadis Qudsi, aku ini dalam sangkaan layanan aku kepada hamba-Ku mana-mana manusia itu bergantung kepada bagaimana si hamba itu menaruh sangkaan terhadap diriku, kata Allah Ta'ala. Bermakna apa tuan? Kalau kita sebagai hamba, hati kita ini penuh diisi dengan sangka baik terhadap Tuhan, insya-Allah tuan, Allah jamin Allah akan sangka dan letak layanan baik terhadap diri kita. Allah perhatikan kita dengan perhatian yang baik. Allah pandang kita dengan redha dan rahmat-Nya. Tapi kalau kita sebagai hamba, kita punya sangkaan tak baik terhadap Tuhan. Jangan kata sesama manusia. Tuan-tuan, kadang-kadang ada manusia dengan Tuhan pun disangka buruk. Ada tak? Dengan Tuhan boleh sangka buruk. Bila kadang-kadang dia lihat dia tak senang macam orang lain, dia tak kaya macam orang lain, dah mula perasaan, inilah qada-qadar Tuhan, apa benda macam gini, kata dia. Tuhan tak adil. Walaupun tak cakap di mulut, tapi sangkaan dalam hati terhadap Tuhan tu kena jaga. Dianggap seolah-olah Tuhan tu tak adil pada dia. Dianggap seolah-olah Tuhan tu lebih sayang orang lain daripada dia. Allah takkanlah kita jadi orang Islam boleh kita sangka Allah tak adil pada kita. Tak boleh kan tuan? Kena sangka baik. Kalau ada yang kita nak, apa yang kita inginkan, ada perkara yang kita hajatkan, hari ini belum dapat, jangan tuduh Tuhan yang bukan-bukan. Sebab apa? Sebab kemungkinan Allah akan gantikan dengan benda lain yang jauh lebih baik daripada apa yang kita hasratkan pada hari ini. Sangka baik dengan Allah. Bila kita doa, jangan sangka buruk. Ada orang doa, dia sangka buruk depan Tuhan. Macam mana orang doa sangka buruk? Dia doa tapi tak yakin Allah akan kabulkan. Doa juga. Amin, amin, amin. Oh, garanti tak dapat lah. 20 tahun aku minta kahwin 2, tak dapat-dapat, kata dia. Kena sangka baik. Bila doa kebaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, kurniakan kami kebaikan di dunia. Nak baik dunia, yakin Allah mesti kasih. Yakin. Itu nama sangka baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati hasanah, minta akhirat pun dapat kebaikan. Yakin Allah pasti berikan kita kebaikan di akhirat seperti mana yang kita minta. Kena yakin. Ya. Itu yang ada dalam hati kita. Hati kita nak kena semak selalu. Muhasabah hati kita. Boleh bu? Amalkan dalam diri kita. Dah berapa dah? 3. Baguslah orang Ansar. Orang Ansar tak tidur kalau dengar syarahan. Alhamdulillah. Suka saya. Apa ayat dia tadi? Siapa ada hati buat. Muhasabah siapa kita. Muhasabah apa yang kita ada. Muhasabah hati kita isinya apa. Yang keempat, muhasabah apa yang kita buat. Apa yang kita buat. Amalan kita, pekerjaan kita, perlakuan kita. Nak kena muhasabah selalu. Dan apa yang kita buat ni, kita buat muhasabah, dia ada 2 peringkat tuan. Ibu dan bapa-bapa sekalian, ada 2 peringkat. Peringkat pertama, kena muhasabah sebelum kita buat. Dan yang kedua, selepas kita buat. Kena buat muhasabah. Ya, pertama, buat muhasabah tentang apa yang kita buat ni sebelum kita buat. Yang kedua, muhasabah selepas kita buat. Kena buat muhasabah. Satu perkara, sebagai contoh, kita terlintas. Wah, baguslah kalau aku buat macam ni. Baguslah kalau besok pergi dengar kuliah Duha kat Singapore Expo. Anjuran Masjid Ansar, katalah ya. Baguslah.
Daripada duduk melepak kat rumah tak buat apa-apa, bawa anak isteri pergi sana dengar syarahan kan bagus. Itu kan? Besok nak buat. Ya kan? Malam ni ada hasratnya. Sebelum buat, muhasabah. Periksa dulu. Yang kita nak buat. Apa yang perlu kita muhasabahkan? Pertama, benda yang kita nak buat, pertama, kita nak buat niat untuk apa? Dan untuk siapa? For what? Untuk apa? Kalau kita niat besok ada benda yang kita nak buat kerana nak mendapatkan redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, syarat pertama dah bagus dah. Teruskan. Niat kerana Allah. Tapi kalau niat kerana benda yang lain, besok aku nak pergi tau kuliah duha kat mana? Singapore Expo. Iya, bagusnya kau, aku tak pernah kenal kau bagus. Iyalah, mata air aku nak pergi. Perginya pasal nak ikut mata air. Bukan kerana Allah. Allah kasih tak apa yang dia inginkan? Allah kasih. Nak pergi jumpa mata air, dapat jumpa mata air. Tapi tak dapat pahala kalau tidak ada niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Nak pergi masjid, begitu juga. Malah nak ibadat salat, yang namanya salat itu kan ibadat. Hatta ibadat salat pun, ada tak kemungkinan salat kita tidak diterima? Kalau kita laksanakan bukan kerana Allah. Salat kenapa? Yalah, depan bapak mertua kata dia. Takkan tak sembahyang. Kalau bapak mertua tak ada, ya itu lain cerita kata dia. Kita salat untuk siapa? Seolah-olah bapak mertua dia yang pegang kunci syurga. Bukan bapak mertua. Niat untuk apa? Ikhlas kepada Allah ataupun tidak. Sebelum kita buat. Dan selepas kita buat pun kena tanya lagi. Jangan, kita ni kadang-kadang niat kita berubah ya bu. Ya. Malam sebelum tu niat, besok nak pergi mana? Nak pergi Pasar Gelang lah. Niatnya apa? Yalah, nak gembirakan hati suami. Lama tak masakkan mi bandung dia, kata dia. Nak cari daging yang sedap tu bahan-bahannya kat Pasar Gelang yang ada, kata. Ya. Biar sempurna, biar suaminya sayang. Niatnya kenapa? Kerana Allah. Kan Allah suruh kita ini hidup dengan keadaan yang paling mesra, yang paling muhibbah, penuh dengan kasih sayang suami isteri. Ini nak masak yang terbaik untuk suami. Niat asalnya nak pergi gelang macam tu. Ya kan? Tapi nanti bila dah habis mi bandungnya, dah selesai makan satu periuk dah kering, kita nak tanya lagi. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, betul ke tidak itu niat yang dikekalkan sampai habis pekerjaan kita? Takut sebelum buat niat kerana Allah, tengah-tengah buat niat kita rosak kerana benda lain. Nak pergi masjid, wah niat kerana Allah. Memang nawaitu lagi, nak keluar masjid, nawaitu pergi masjid lillahi ta'ala. Memang lillahi ta'ala. Tapi balik masjid kena cek tadi kat masjid ada tak rosak amalan niat kita. Sampai kat masjid baru nak naik tangga. Tadi masuk tangga bawah naik tingkat 2 masih ikhlas lagi. Naik tingkat 3, memang ada anak dara jeling katanya. Itu kan anak Pak Dol tu, blok 13 tu. Oh, waktu dia punya kembang. Oh, mesti timah tu tengok aku baik, satu beduknya aku seorang paling baik. Sembahyang pergi masjid tau. Oh Allah. Tuan, malam niat bagus. Dah dalam masjid niatnya berubah. Itu habis tu, lepas amalan, lepas kita buat, kena tanya lagi. Kalau bila semak-semak, rosak niat aku ya Allah. Ini kekurangan dan kesalahan diriku sebagai manusia hamba-Mu ya Allah, ampunkan ya Allah. Nah, bila seorang hamba mohon pengampunan, Allah tutup kesalahannya ya Allah. Subhanallah, itu kasih sayang Allah kan. Allah layan kita, bukan macam kita layan kita sesama kita. Kita kalau orang buat salah, never forget, never forgive-nya. Takkan lupa, takkan maafkan. Tapi Allah SWT, kita buat dosa banyak mana pun, besar mana pun, berlambak macam mana pun, kalau ikhlas kita mohon pengampunan, Allah ampunkan tak? Malu kita depan Allah SWT. Ibu bapa sekalian, itu sebab kena tanya muhasabah selalu diri kita ini. Apa yang kita buat, sebelum kita buat dan selepas kita buat. Nombor 1, niatnya untuk apa? Nombor 2, sebelum kita buat dan selepas kita buat,
Kena periksa apanya? Kita buat itu ikut peraturan ke tidak? Jangan main ikhlas saja. Ikhlas tapi langgar tak ikut peraturan. Allah kata buat cara macam ni, kita buat cara yang macam lain. Nabi ajar buat cara macam ni, kita buat cara yang lain, tak ikut peraturan Nabi. Tak jadi juga. Biar ikhlasnya 1000 kali pun, caranya mesti betul kan? Ni ikhlas ni. Nak tolong Masjid Ansar, duitnya belum cukup kan Ustaz Imran kan? Belum, masih banyak. Lagi berapa juta ya? Lagi 2 juta. Kesian tau. Ustaz Imran sampai tak kahwin-kahwin saya cari duit untuk masjid. Allah. Ya tak? Ibu, senyumlah. Niat ni untuk tolong masjid kerana Allah. Habis caranya macam mana? Dia beratur kat kedai tu. Dengan tiket, nak pangkal-pangkal nombor tu kan ada. Oh ni kalau dapat, kalau kena 100,000, masjid punya lah. Ikhlas tau, dapat syurga tau aku ini. Kan? Ikhlas pun, tapi caranya tak betul. Dia tak betul juga. Kalau dengan melalui judi, dia tak boleh. Merompak tak boleh. Menipu tak boleh. Ya kan? Caranya mesti betul. Kena muhasabah ni aku nak buat ni. Niat kerana Allah, ikhlas ke tidak? Ikhlas. Alhamdulillah, syarat pertama dah penuh dah. Dah cukup. Syarat kedua, nak buat caranya macam mana, tahu ke tidak? Ikut peraturan ke tidak? Ikut hukum ke tidak? Sebelum kita buat, kita muhasabah macam tu. Lepas selesai kerja pun kita muhasabah lagi sekali. Yang tahun lepas macam-macam dah aku usahakan. Tahun 2011 dah berlalu, sekarang kita muhasabah. Tahun lepas banyak benda baik aku cuba buat. Ikhlas kerana Allah, tapi ikut tak peraturan seperti mana yang diredai oleh Allah dan Rasulnya. Ya kan? Ketiga, benda yang buat, sebelum buat dan selepas buat, kita muhasabah niat ikhlas ke tidak. Kita muhasabah tanya kira sama ada ikut peraturan ataupun tidak. Yang ketiga, kita tanya kita buat sebaik mungkin ataupun tidak. Sebaik mungkin ataupun tidak. Ke kita buat bagaikan lepas batuk di tangga. Wah, ikhlas. Wah, ikut hukum, tak buat benda haram, tapi buat cincai aja, asal boleh aja. Kalau kita tengok Masjid Ansar, insya-Allah nak bina masjid, projeknya buat yang sebaik mungkin. Plan pertama tengok tak puas hati, banyak kurang, betulkan plan kedua, betulkan plan ketiga. Nanti insya-Allah sepanjang projek ini buat yang terbaik, usaha yang terbaik. Begitu kita dengan urusan rumah tangga sebagai contoh. Nak berkahwin kenapa niatnya? Wah, kerana Allah. Aku niat berumah tangga, nak ibadat. Sunnah Nabi, ikhlas kerana Allah. Alhamdulillah. Itu syarat pertama. Penuh dah. Syarat kedua, ikut hukum tak? Wah, ikut hukum. Semua syarat-syarat nikah jaga, peraturan jaga, halal haram jaga. Wah, Alhamdulillah. Tapi rumah tangganya diatur sebaik mungkin ataupun tidak? Kalau dah rumah tangga niat kerana Allah tapi cincai aja, asal boleh aja, sembrono tak habis-habis, macam mana? Sedangkan Nabi SAW telah mengingatkan bahawa innallaha yuhibbu idza 'amila al-'abdu 'amalan an yutqinahu. Nabi ingatkan, Allah, sesungguhnya Allah itu suka kalau ada hambanya yang melakukan sesuatu pekerjaan, dia buat dengan sebaik mungkin. Bukan setakat ibadat solat, bukan setakat puasanya buat paling baik, bukan setakat hajinya, bukan setakat umrahnya, apapun urusan hidup kita. Kalau kerana nak mencari keredaan Allah, biar buat ikut peraturan Allah dan buat seberapa yang baik, sebab itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita buat pun itu kita periksa muhasabah. Selepas kita buat pun begitu kita muhasabah dan kita periksa diri kita. Allah. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, kalau kita dapat 4 ni, kita jadikan habit kita, kebiasaan kita. Kita tanya diri kita selalu. Ya? Kita periksa. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu wa zinu qabla an tuzanu. Kata-kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang bermaksud, hitung diri kamu sebelum nanti kamu dihitung, dan timbanglah dirimu sebelum nanti kamu ditimbang Tuhan. Ya? 4 ini.
Ingat lagi tak ibu dan bapa sekalian? Apa? Siapa ada hati, buat. Periksa siapa kita. Periksa muhasabah apa yang kita ada. Periksa apa yang ada di dalam hati kita. Dan periksa apa yang kita lakukan dengan apa yang Allah beri kepada kita. Buat sebaik mungkin. Ikut peraturan. Ikhlas untuk mendapatkan keredaannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, surah Al-Hasyr. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri dia perhatikan, periksa apa yang ia sediakan untuk menghadapi esok. Kalau kita buka kitab tafsir ya, ibu dan bapa-bapa sekalian, esok kat sini banyak yang tafsirkan sebagai hari kiamat. Apa yang kita siapkan sekarang untuk menghadapi hari kita kiamat nanti. Tapi ada juga tafsiran yang lebih umum, dia kata yang akhirat pun kita kena periksa persiapan kita. Yang untuk dunia pun besok hari kita kena siapkan. Apakah perhitungan yang kita sediakan untuk hadapi besok dalam kehidupan dunia ini. Dan Allah kata ini kepada orang beriman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Orang beriman Allah bicara khusus. Dan mudah-mudahan kita ini mohon pada Allah tetapkan kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Allah bicara pada kita yang beriman. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Setiap diri mesti perhatikan apa yang dia sediakan untuk hadapi hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah ulang takwa 2 kali. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Tapi kalau kita jadi orang Islam, kita mengatakan dan mengakui kita ini beriman kepada Tuhan. Wah, kalau dengar khutbah Jumaat, Pak Imam sebut, Pak Khatib sebut, ittaqullah, takwa kepada Allah. Kita pun dalam hati, wah, garanti aku dah memang bertakwa kepada Allah. Tak kena tuan. Kalau yang Allah kata buat persiapan, kita tak nak buat persiapan. Allah kata perhatikan, kita malas untuk perhatikan. Malas nak semak, malas nak periksa. Iman kita akan lenyap akhirnya. Takwa kita akan luntur akhirnya. Sebab itu penting kita buat muhasabah. Dan dalam sepotong hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dengan sabdanya, al-kayyisu, orang yang bijak, kata Nabi, yang cerdik, yang pandai, ya. Orang yang bijak itu yang macam mana? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ialah seorang yang senantiasa membuat perhitungan terhadap dirinya sendiri. Itu orang bijak. Buat perhitungan pada dirinya sendiri. Buat muhasabah. Jadi kalau sebaliknya, kalau kata Nabi, orang bijak, orang yang buat muhasabah, orang yang hitung diri sendiri. Jadi kalau ada orang tak nak buat perhitungan, tu orang apa namanya? Orang kurang bijak. Kita cakap bahasa sopan sikit lah. Nak cakap orang bodoh, tolol ni kan marah pula ya. Orang kurang bijak. Kita ini nak jadi hamba Allah yang bijak ataupun yang tidak bijak. Kalau nak jadi orang pandai, orang cerdik, orang bijak, Nabi kata, ini syaratnya. Mestilah dana nafsahu. Dia itu senantiasa menghitung dirinya. Periksa. Dalam urusan dunia aja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita ni yang rata-rata kalau orang bekerja, ya, profesional. Kerja kat syarikat, jadi manager ke, jadi officer ke, executive officer dan sebagainya. Kita dilatih. Syarikat untuk dapat untung dunia saja, nak maju, dia kena banyak selalu buat auditing. Ya, kena audit, kena periksa, kena cek balik, kena semak balik prestasi company macam mana. Kemudian akhir tahun setiap staff itu ada appraisalnya, setiap kaki tangan tu ada diperiksa macam mana prestasinya, datang kerjanya. Ya, kalau disuruh kasih arahan 10, dia dapat buat berapa? Kasih 10, buatnya 2 aja, B terus, gaji tak naik. 3 tahun macam gitu, dapat surat dipersilakan dengan penuh hormat. Ya kan? Tapi kalau kasih 10, dapat buat 8. Oh, jadilah juga. Sudah bagus dah tu. Kasih 10 boleh buat. Wah, jempol dapat B. Belum A lagi. D. Kasih 10 dapat buat 10. Wah, itu yang diinginkan.
Kalau tidak syarikat susah. Ada pula kasih arahan buat 10, 15 dia buat tuan. Orang ni macam dapat apa? Dapat 3 tahun macam gitu. Dia jadi manager lagi 3 tahun daripada sekarang. Ya kan? Kalau urusan dunia, dengan syarikat yang nak cari untung dunia, untuk untung dolar dan ringgitnya, begitu sekali buat muhasabah, kenapa tidak untuk akhirat kita buat muhasabah? Sebab itu dikatakan, yang buat muhasabah, yang banyak hitung diri, itulah orang bijak sebenarnya. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk hari hidup dia selepas mati nanti. Itu orang bijak. Kalau untuk hari mati dia tak buat persiapan, untuk hari mati tak buat amalan, untuk hari mati tidak ada usahanya, ini bukan orang bijak. Berapa ramai di antara kita yang kita perhatikan, orang pandang dia bijak, sekolahnya tinggi, tapi sebenarnya tidak bijak pada pandangan Allah. Ramai tak orang macam tu? Sebab tak menghitung diri sendiri, dia hitung duit syarikat saja. Tak hitung, tak buat persiapan untuk hari akhirat, yang dia buat persiapan hanya untuk lepas dia pencen sahaja. Macam mana tuan-tuan? Ya. Kemudian Nabi menyambung lagi hadis tersebut. Selepas Nabi kata orang yang cerdik, orang bijak, orang yang menghitung diri sendiri, yang beramal untuk hari selepas mati, Nabi sambung lagi mengatakan, waddaifu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah pula, orang yang tak boleh pakai, tak ada markah. Itu yang kita kata kalau buat appraisal DE, teruk-teruk. Wadda'if, orang yang lemah, yang tak ada nilai, itu yang macam mana? Yang hanya menundukkan nafsunya, ya, menundukkan dirinya kepada bisikan hawa nafsunya semata-mata. Yang dia buat bukan untuk akhirat. Yang dia buat tak ada nak muhasabah. Yang dia buat sepanjang hidup hanyalah untuk puaskan nafsu semata-mata. Ini orang yang lemah. Ikut rasa hati, ikut bisikan hati, ikut nafsu. Tapi kemudiannya kata Nabi, dahlah dia itu ikut pada nafsu, wa tamanna 'ala Allah. Lepas itu angan-angan pada Tuhan. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, ini satu penyakit ya. Kalau kita periksa dalam diri kita ada, cepat-cepat kita bersihkan. Apa penyakitnya? Kata Nabi, orang yang tunduk hanya kepada nafsu, tapi dalam masa yang sama-sama angan-angan dengan Tuhan. Angan-angan dengan Tuhan maknanya apa? Jangan angan, wah aku ni darjat tinggi depan Tuhan. Wah aku buat dosa sikit je tak banyak, mesti Allah ampunkan. Alah buat salah bukan banyak sangat, mesti dapat syurga nanti pada hari penghabisan. Angan-angannya banyak dengan Tuhan. Ini kata Nabi dhaif. Orang lemah. Orang yang tak ada harga. Orang yang tak ada nilai kedudukan pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita pilih. Kita nak jadi yang mana satu? Hadis ini Nabi sebut 2 orang. Yang pertama al-kayyis, orang yang pandai, bijak dan cerdik. Yang kedua dhaif, orang yang hina dan lemah. Yang nak jadi kayyis, nak jadi bijak, kena selalu muhasabah diri, buat persiapan sebelum datang mati. Kalau yang nak jadi orang hina, orang yang tak ada harga, yang tak ada nilai, tunduklah pada hawa nafsu selalu. Tapi kemudiannya angan-angan depan Allah, konon-kononnya akan dapat syurga daripada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akuilah kelemahan kita depan Allah. Dhaif kita ini. Kerana kedhaifan itulah Allah curahkan rahmat yang banyak kepada kita. Kerana dhaifnya kita inilah kita banyak mengharap bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berikan apa saja yang kita minta. Tapi Allah letakkan syarat. Itulah tadi. Nak kena tanya diri kita selalu. Jangan lupa kena muhasabah. InsyaAllah di sebalik kelemahan kita ini, kita akan berjaya sampai ke penghujung perjalanan kita. Tapi kalau ada hamba yang hakikatnya dia lemah, hakikatnya dia dhaif, tapi sombongnya depan Tuhan, sedikit tak ambil iktibar dan lupa selalu bahawa dia sebenarnya di bawah ihsan dan rahmat daripada Allah. Sampai tidak mahu muhasabah, sampai tidak sudi untuk buat perhitungan diri, orang ini percayalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ditakuti nanti akhirnya tak sampai matlamat yang hendak ditujunya. Sebab itu kita selalu diingatkan, ya,
Apa pun yang kita buat, jadikan kebiasaan. Habis sesuatu pekerjaan, habis sesuatu pertemuan, habis sesuatu majlis, antara sunnahnya ialah kita disuruh baca surah Al-Asr. Lepas majlis ke, lepas habis satu pekerjaan, dah habis projek, ya, baca surah Al-Asr. Kerana dalam surah Al-Asr itu mengandungi peringatan kepada kita. Sama ada kita ini rugi jadi manusia ataupun tidak. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, ingat tak masa itu kan umur yang Allah berikan pada kita. Demi masa, sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali bila kita beriman. Wa amilus salihat, bila kita beramal saleh. Wa tawasau bil haq, kita saling ingat mengingatkan dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, kita saling ingat mengingatkan supaya sabar dalam menghadapi ujian apapun yang datang dari Tuhan. Insya-Allah kalau ini ada, kita tidak akan dapat kerugian daripada Tuhan. Tapi macam mana nak dapatkan ini kalau kita tidak pernah sudi untuk muhasabah, menghitung diri kita sebagai hamba Tuhan, ya? Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada manfaatnya. Banyak ke saya sampaikan? Tak banyak. Boleh ingat tak? Boleh. 4 aja. Siapa? Oh, tak dah lupa. Siapa? Ada hati buat periksa 4 ni. Periksa 4 ni tuan. InsyaAllah Allah pelihara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian sajalah, cukuplah. Tak nak banyak-banyak lah. Orang Ansar ni nanti kalau saya cakap panjang-panjang, dia lain kali tak nak panggil lagi nanti. Tak dapat saya jumpa tuan-tuan dan puan-puan sekalian lagi. Setakat ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah memberkati kita, Allah merahmati kita. Allah jadikan hati kita ini hati yang penuh dengan kesyukuran di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah kukuhkan hati kita menjadi hati yang tabah melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita menjadi hati yang sabar menghadapi apapun ujian daripadanya. Hati yang akan nanti kita balik kepada Allah, kita bentangkan, inilah ya Allah hatiku yang bersih, yang bersinar, yang suci daripada segala kekotoran yang telah Engkau padamkan ya Allah. Itu yang kita nak bawa depan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum tutup saya teringat, kita ni kemarin bulan 1 hari ni hujan tak? Bedok ni. Hujan ya, kalau tempat saya di Isu hujan lebat betul hari ni. Daripada awal bulan 1 kemarin agak panas, tapi hari hujan betul lebat. Baru bulan 12 kemarin hujan merata-rata ya tak? Lepas tu kita kecoh lah, Singapura ni bandar maju tapi banjir. Kat Orchard boleh banjir tak? Macam mana fikir nak besarkan longkang lah, nak buat macam-macam kita nak buat. Tuan, cuba perhatikan. Saya teringat waktu saya baru balik belajar di Mesir tahun 92 dulu. Dah tua saya ni. Duduk 4 tahun di Mesir. Negeri Arab ni hujan tak ada hujan lebat macam tempat kita. Tempat kita bulan 11, bulan 12 tu hujan, ya Allah. Kalau cakap orang putih macam hujan kucing anjing. Raining like cats and dogs. Ya kan? Kalau negeri Arab tak ada hujan lebat-lebat. Hujan sikit-sikit. Kalau kat Mekah tu hujan lebat sikit dah banjir dah. Ya kan? Jadi bila balik, saya ingat lagi. Saya balik, habis belajar sampai Singapura lebih kurang bulan 12. Sampai Singapura, ya Allah hujannya lebat. Rindu pula dengan hujan. Tapi baca surat khabar, ada tempat, ada negeri itu banjir, tempat ni banjir. Kat Singapura pun ada kawasan Bukit Timah, masa tu kalau hujan lebat masih banjir lagi. Timbul terlintas dalam hati saya. Dan saya pernah sebut ini dalam beberapa ceramah dan syarahan saya. Saya kata, kalau kita perhatikan, di Singapura walaupun ada banjir, tapi banjirnya taklah sampai semerata pulau. Banyak tempat bila hujan lebat macam mana pun. Banyak kawasan masih dapat terkawan. Ya kan? Tapi kalau negara yang lain, kadang-kadang hujannya kalau dah bertakung air, sampai 2-3 minggu airnya tak dapat keluar. Dah panas pun, hujan minggu lepas. Minggu ni 1 minggu panas, airnya masih bertakung lagi. Banjirnya masih belum selesai lagi kan? Apa yang beza tempat-tempat itu bandingkan dengan kita di Singapura? Hujannya lebat-lebat itu juga. Tanahnya sama, tanah itu, tanah kita kasih pun tanah itu juga. Tapi kenapa yang hujan turun kat sana sampai jadi banjir, musnah macam-macam. Kita kat Singapura banjirnya tak terus sangat. Baru banjir sikit kat Orchard kita dah kelang kabut.
Tapi alright lagi kita ni kan. Apa bezanya? Apa bezanya? Bezanya ialah bukan hujannya. Hujannya sama. Bezanya ialah tanah yang diatur dan disusun ini. Bila diatur dengan baik, ada salurannya, mencukupi, diatur, dirancang ni air daripada sungai longkang ini mengalir pergi mana, masuk sungai besar, banyak mana sungainya, besar mana longkangnya, cukup menampung ke tidak air hujannya, lepas tu saluran nak pergi laut bagaimana, dibersihkan, jangan sampai ada yang sumbat, ya kan? Sebab perancangan itu ada, hujan turun lebat macam mana pun tidak menjadi bencana. Tapi kalau tanah negeri dan kampung ini tidak dirancang dengan betul, longkangnya tak cukup, buat bangunan besar-besar, daripada kampung jadi bandar besar, wah, shopping center tinggi-tinggi, longkangnya tak besarkan, tak dirancang dengan baik. Longkang sana airnya nak disalurkan yang ke sini, yang longkang sini pun disalurkan nak pergi sana, dah macam mana airnya nak keluar, ya kan? Perancangannya tak betul. Sungainya penuh sampah, longkangnya sumbat. Sebab itu bila hujannya turun jadi bencana. Ya kan? Begitu dengan hati kita, tuan. Begitu dengan hati kita. Allah curahkan rahmat, nikmat macam-macam pada kita. Nikmat yang nampak, nikmat tak nampak, nikmat harta, nikmat anak-anak, nikmat kepandaian, nikmat kerja, nikmat macam-macam nikmat Allah beri. Macam hujan yang mencurah-curah. Tapi kalau hati kita ini tidak kita rancang dengan baik, hati kita tidak kita atur salurannya dengan baik, hati kita dibiarkan bersampah, hati kita dibiarkan tersumbat, nikmat yang datang banyak hanya akan membawa bencana kepada kita. Sebab hatinya tak bersedia, tak diatur. Tapi kalau hatinya diatur, saluran-salurannya baik, ya Allah, sampahnya bersih, tak ada yang tersumbat. Itu bila turun hujan mencurah-curah nikmat daripada Allah, hati kita ini hanya menghasilkan kebaikan semata-mata. Begitu hati kita bagaikan bumi ini. Bagaikan bumi ini. Yang kita nampak depan mata kita ni, hidup banjir tak banjir, hujan bawa faedah ke bawa bencana, begitu dengan hati kita. Ini yang kita kata perlu muhasabah. Mudah-mudahan hati ini dapat kita jaga, hati ini dapat kita bersihkan, hati ini dapat kita persembahkan depan Tuhan. Hari tersebut dah tak ada faedah lagi dah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tak ada manfaat harta ke, kaya macam mana pun hidup dunia, harta kita tak ada faedah bila kita balik depan Allah. Anak-anak pun tak ada faedah, wala banun. Anak kita 13 berderet ke, anak kita pandai semua menjadi keluar universiti ke, bukan anak kita yang manfaat, faedah pada kita nanti bila kita balik depan Allah. Tapi yang akan membantu kita apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang kembali kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang sejahtera, hati yang bersih, hati yang tak ada penyakit. Itu yang akan bantu, itu yang akan beri faedah dan manfaat kepada kita bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita beredar, sebelum kita berpisah, semoga apa yang kita dengar bersama pada malam ini ada manfaat kepada kita semua. Mari kita tadah tangan, yuk kita berdoa. Kita rendahkan hati kita depan Allah dengan penuh yakin, sangka baik dengan Allah. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, setiap daripada kita ada hajat kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Walaupun mungkin ada perkataan-perkataan tertentu yang saya sebut dalam doa saya, tapi tuan-tuan puan-puan kalau ada hajat tertentu, sematkan dalam hati ini, tak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah pasti akan kabulkan. Kalau tidak hari ini, Allah kabulkan esok. Kalau tidak esok, minggu depan insya-Allah. Tak minggu depan, tahun depan agaknya. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti Allah akan beri pada kita. Yakin tak? Yakin baru kita doa. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, dengan menyebut nama-Mu, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Penyayang. Engkaulah yang Maha Melihat, Engkaulah yang Maha Mendengar, Engkaulah yang Maha Mengetahui akan segala keadaan diri kami ini, ya Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau yang satu. Ya Allah, kami ini hamba-hamba-Mu yang lemah. Di sini kami menadahkan kedua belah tangan kami ini, memanjatkan doa dan permohonan agar Kau jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat kurniaan-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang saleh, yang senantiasa mengejar keredaan-Mu, yang senantiasa mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu, yang senantiasa mencita-citakan nikmat hidup di dalam syurga-Mu nanti, ya Allah, yang senantiasa merasa takut dan gerun terhadap kemurkaan dan kebencian-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah terlalu banyak sudah nikmat yang selama ini Engkau curahkan ke atas kami. Terlalu luas sudah rezeki yang selama ini Engkau anugerahkan kepada kami. Namun kami mengaku juga, masih lagi terlalu sedikit kesyukuran kami terhadap-Mu, ya Allah. Masih lagi terlalu sedikit ketaatan kami di dalam mematuhi perintah-perintah-Mu. Sedangkan di dalam masa yang sama pula, masih lagi terlalu banyak kesalahan, dosa dan keterlanjuran yang kami lakukan sepanjang hidup kami ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah segala kesalahan dan kesilapan kami. Bersihkanlah hati-hati kami ini, ya Rabbal Alamin. Padamkanlah segala bentuk kehitaman yang masih lagi mencemari kitab catatan amalan kami ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami meminta, hanya kepada-Mu kami memohon, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Pandanglah kami dengan pandangan maghfirah dan pengampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohhon perlindungan-Mu. Janganlah Kau jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang memiliki ilmu, tetapi ilmu yang tidak mendatangkan kebaikan kepada kami di dunia maupun di akhirat nanti. Kami mohon perlindungan-Mu, ya Allah. Janganlah Kau jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang memiliki hati, tetapi hati yang tidak pernah mahu tunduk di hadapan kekuasaan dan keagungan-Mu. Janganlah Kau jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang memiliki nafsu, tetapi nafsu yang tidak pernah kenal erti puas dan kenyang melakukan dosa dan maksiat terhadap-Mu, ya Allah. Kami mohon perlindungan-Mu. Janganlah Kau jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang memiliki lidah, tetapi lidah yang tidak pernah lembut menyebut nama-Mu, lidah yang tidak pernah basah membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Kami mohon perlindungan-Mu. Janganlah Kau jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang memiliki mata, tetapi mata yang tidak pernah mahu tunduk malu di atas segala kesalahan yang kami lakukan. Mata yang tidak pernah sudi mengalirkan basahan insaf dan takut di pipi ini, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah terlalu banyak kami menzalimi diri kami sendiri. Seandainya Kau tidak ampunkan kami, sekiranya Kau tidak merahmati dan tidak mengasihani kami, nescaya termasuklah kami dalam golongan hamba-hamba-Mu yang rugi, ya Allah. Oleh itu janganlah Kau pesongkan hati-hati kami ini setelah Kau kurniakan hidayah dan petunjuk-Mu kepada kami. Curahkanlah rahmat-Mu, curahkanlah kasih sayang dan kecintaan-Mu yang seluas-luasnya ke atas kami semua, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami. Rahmatilah mereka, seperti mana mereka bersusah payah mendewasakan kami semenjak kecil kami dahulu. Andai kata ada di antara mereka itu yang masih hidup, Engkau lanjutkanlah umur dan usia mereka di dalam keimanan dan ketakwaan. Engkau lindungilah mereka daripada segala bentuk kejahatan maupun keburukan. Namun sekiranya kalaulah ada di kalangan bonda ataupun ayahanda kami
yang telah terlebih dahulu kembali kepadamu sebelum kami. Maka di dalam rumahmu yang penuh dengan kesucian ini kami menadahkan tangan meminta dan bermohon kepadamu agar kau ampunkanlah juga dosa-dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan semasa hidup mereka dahulu, ya Allah. Angkatkanlah darjat mereka di sisimu, tinggikanlah martabat mereka di sisimu, ya Allah. Letakkanlah mereka di dalam golongan hamba-hambamu yang engkau rahmati. Lapangkanlah kubur-kubur mereka itu, hiaskanlah kubur mereka dengan cahayamu yang paling indah. Jadikanlah kubur mereka itu bagaikan taman-taman syurgamu, ya Allah. Janganlah pula sebaliknya kau jadikan kubur mereka seperti lubang nerakamu, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau tidak kepadamu kami meminta, kepada Tuhan siapakah lagi yang mampu menunaikan segala hajat dan permohonan kami ini, ya Allah. Kalau bukan maghfirah dan pengampunanmu yang kami pohonkan, maghfirah dan pengampunan siapakah lagi yang mampu melindungi kami daripada azab neraka-Mu, ya Rabbal Alamin. Kalau bukan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu yang kami cita-citakan, rahmat dan kasih sayang siapakah lagi yang mampu menempatkan kami di dalam syurga-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, suburkanlah di dalam hati kami ini rasa cinta dan rindu kami kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah di dalam hati kami ini kesungguhan untuk terus berpegang teguh dengan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, perkenankanlah kami untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, izinkanlah kami untuk dapat meneguh air nanti daripada telaga Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, dengan penuh rasa malu di dalam hati, di sini kami meminta dan memohon kepadamu, perkenankanlah kami untuk dapat menjejakkan kaki di dalam syurga-Mu nanti. Kerana kami terlalu ingin untuk bertemu dengan baginda Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini, ya Allah. Tunaikanlah segala hajat dan permintaan kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada air mata yang mengalir membasahi pipi kami, jadikanlah air mata ini sebagai air yang menghapuskan dosa dan kesalahan kami. Jadikanlah air mata yang mengalir ini air mata yang menjadi kunci membuka pintu syurga-Mu untuk kami, ya Allah. Jadikanlah air mata yang membasahi pipi kami ini sebagai sebab doa dan permohonan kami Kau kabulkan, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa malu lantaran kami mengakui segala kesalahan dan kekurangan yang masih lagi kami miliki, namun kami meminta kepadamu, Kau kurniakanlah kami kebaikan di dunia, ya Allah. Kurniakanlah kami kebaikan di akhirat nanti. Lindungilah kami daripada kemurkaan-Mu, ya Allah. Lindungilah kami daripada laknat dan kebencian-Mu. Lindungilah kami sepanjang hidup kami di atas muka bumi-Mu ini. Lindungilah kami saat-saat kami menghadapi sakaratil maut nanti, ya Allah. Lindungilah kami sepanjang hidup kami di alam kubur nanti. Lindungilah kami daripada dibakar kepanasan berhimpun di padang mahsyar-Mu nanti. Lindungilah kami sepanjang kami berdiri menghadap-Mu di dalam mahkamah pengadilan-Mu, membentangkan kepadamu kitab catatan amalan kami yang masih penuh dengan kekotoran dan kesalahan ini, ya Allah. Lindungilah kami sepanjang perjalanan kami meniti as-sirat pada hari pembalasan nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami, kedua orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak dan keturunan kami. Ya Allah, peliharalah kami semua daripada disentuh oleh azab dan siksa neraka-Mu, ya Allah.
Lindungilah kami daripada disentuh oleh azab dan siksa neraka-Mu ya Allah. Lindungilah kami daripada disentuh oleh azab dan siksa neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Mudah-mudahan Allah tunaikan segala hajat kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai penutup sebelum saya bangun daripada kerusi ini, izinkan saya terakhir sikit lagi. Saya nak mengamalkan sedikit apa yang Rasul perintahkan untuk kita lakukan. Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan, barang siapa yang mengasihi saudaranya, maka beritahulah kepadanya bahawa dia mengasihinya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam rumah ini, rumah Allah ini dengan nama Allah, ingin saya nyatakan bahawa saya Muhammad Patris Bakarah amat kerana Allah menyayangi, mengasihi dan mencintai tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebagai insan-insan yang Allah pilih sebagai saudara-saudara saya. Mudah-mudahan Allah memberkati persaudaraan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.